Terima kasih, Saudari Pengacara Majlis. Yang Berusaha Dr. Asid Sana, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam. Yang Berusaha Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri. Yang Berusaha Pegawai-Pegawai Kesihatan Kawasan dan Daerah. Yang saya hormati, Yang Berusaha Encik Syarul Nas Nur Hazli bin Nazri, Ketua Penolong Pengarah Kanan Pemakanan. Pegawai-Pegawai Kanan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Rakan-rakan media, Ahli Jawatan Kuasa Sambutan Bulan Pemakanan Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2021, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sama ada yang mengikuti siaran kita ini secara fizikal maupun secara maya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama di dalam majlis yang penuh bersejarah pada hari ini, yaitu pelancaran Bulan Pemakanan Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2021 yang buat julung kalinya diadakan secara maya. Saya juga ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada unit pemakanan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah kerana telah berjaya melancarkan program ini seperti mana yang saya katakan tadi secara maya. Jadi there is an English saying, necessity is the mother of invention. Keperluan mendesak itu adalah pendorong utama untuk inovasi lah. Jadi apabila kita terdesak, ada keperluan untuk melakukan sesuatu, kita terpaksa berfikir dan kita terpaksa membuat inovasi baru bagi kita menjayakan pemikiran kita atau perancangan kita itu. Jadi pelancaran Bulan Pemakanan ini kita tidak semestinya diadakan secara fizikal saja, tetapi menggunakan norma-norma baru dan SOP yang kita telah pelajari sepanjang setahun ini, kita mampu untuk mengadakannya dalam bentuk yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia sedang mengalami masalah malnutrisi dua hala. Amalan pemakanan yang kurang sihat dan kurang aktiviti fizikal menjadi faktor utama yang menyebabkan separuh daripada populasi dewasa kita ini mengalami masalah berlebihan berat badan dan obesiti. Pada masa yang sama, hala yang berlainan pula, masalah kurang makanan ataupun kurang pilihan ataupun kurang nutrisi ini menjadikan masyarakat kita, masyarakat yang mempunyai masalah-masalah berkaitan dengan pemakanan, seperti anemia, kekurangan iodin, dan juga pertumbuhan yang terbantut. Masalah berlebihan dan kekurangan nutrisi ini merupakan masalah besar di dalam perkhidmatan kesihatan kita dan akan menjadi masalah atau cabaran yang besar untuk tahun-tahun mendatang. Kajian National Health dan Mobility Survey bagi negeri Sabah menunjukkan tren peningkatan untuk kategori berlebihan berat badan ataupun obes bagi dewasa berumur lebih daripada 18 tahun, yaitu pada tahun 2006 hanya 34.6% saja yang menunjukkan yang masuk dalam kategori berlebihan berat badan dan obes. Kemudiannya meningkat 5 tahun kemudian kepada 39.4%, kemudian 4 tahun kemudian kepada 41.6%, dan pada tahun 2019 angka ini telah mencapai 48.1%. Berbagai cabaran wujud semasa mempromosikan pemakanan sehat kepada rakyat Malaysia. Pada masa yang sama, negara kita ini juga ini adalah apa yang dipanggil the curse of the rich lah, ataupun mereka-mereka yang mempunyai lebihan itu mempunyai cabarannya sendiri. Negara kita ini dikenali sebagai syurga makanan kerana wujudnya resepi pelbagai etnik. Perubahan tren dunia dan tekanan ekonomi telah mengubah cara pemakanan rakyat Malaysia termasuk masyarakat kita di negeri Sabah. Tren memesan makanan melalui perkhidmatan secara dalam talian dan pandu lalu telah menggalakkan wujudnya pelbagai industri perkhidmatan makanan yang terproses. Kebenaran operasi kedai makan 24 jam pada masa kini juga merupakan faktor pendorong kepada pengguna untuk membeli dengan bebas sehingga kadangkala lupa kepada konsep amalan pemakanan sehat. Kajian mendapati golongan dewasa dan kanak-kanak kurang mengambil buah-buahan, sayur-sayuran, susu dan bijirin penuh yang mencukupi dalam pemakanan harian.
Dan faktor pelaksanaan perintah kawalan pergerakan sebelum ini juga banyak mengubah pola pemakanan masyarakat kepada amalan yang berbeza dari dulu. Dan saya ingin rungkai sedikit tentang apakah kesan pandemik ini kepada pola pemakanan, terutama sekali di negeri Sabah. Pandemik COVID-19 ini mempengaruhi corak pengambilan makanan kita. Semasa PKP dulu, apabila ramai orang atau banyak keluarga yang terpaksa tinggal di rumah lah, tidak boleh keluar, dan kedai-kedai ditutup, pasar juga ditutup. Mereka perlu menyediakan makanan di rumah dan terpaksa bermula daripada makanan ataupun bahan-bahan asas. Jadi ada yang pandai masak tu dia lebih pandai lagi lah. Banyak sudah resepi-resepi yang dia belajari semasa berada di dalam rumah semasa PKP. Yang tidak pandai masak tu ada sudah yang pandai masak. Rupa-rupanya bakat itu tercungkil lah semasa PKP. Dan mereka menjadi chef hanya dengan pembelajaran secara online. Jadi banyak video-video yang disediakan membantu orang untuk menyediakan makanan di rumah. Dan ini kita lihat sebagai apa yang dalam bahasa Inggrisnya, every cloud has its silver lining lah. Di dalam setiap kesulitan itu ada kesempatan. Dan sepatutnya di dalam kesulitan itu kita mengambil kesempatan untuk kita melihat kepada apakah cara kita selama ini dan sama ada keperluan untuk kita mengubah cara kita, dan sepatutnya semasa PKP dan untuk hari-hari mendatang apabila kita berada di dalam PKPP atau PKPD ini, kita harus melihat bagaimana kita boleh menggunakan masa dan kesempatan yang diberikan akibat dari pandemik ini untuk kita melihat atau mempelajari cara pemakanan ataupun masakan yang baru yang lebih sihat untuk keluarga kita. Saya ingin juga pada ketika ini menyentuh sedikit tentang apa yang berlaku semasa pandemik itu, di mana akibat daripada kekurangan sumber satu keluarga itu, maka berlakulah kekurangan makanan untuk keluarga tersebut, dan ini mengakibatkan mereka mengalami berbagai penyakit yang berkaitan dengan pemakanan seperti anemia. Kita ada penyakit beri-beri yang kita tidak lihat karena pemakanan yang kurang sesuai ataupun yang sama saja, mengakibatkan terdapatnya ketiadaan atau kekurangan dari segi bahan-bahan selain daripada karbohidrat, protein dan lemak, karena ketiadaan kepelbagaian dalam makanan. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pemakanan itu di dalam kita menjalani kehidupan kita seharian, dan juga apabila kita untuk mengelakkan kita daripada mendapat penyakit, dan jika kita mendapat penyakit untuk membantu kita dalam proses kesembuhan. Amalan pemakanan sehat adalah sebahagian daripada asas bagi kehidupan yang sehat. Pemakanan yang sehat merupakan salah satu kaedah yang bertepatan dengan agenda nasional Malaysia Sehat yang bertujuan untuk mengurangkan risiko pelbagai jenis penyakit. Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat semakan semula kepada panduan diet Malaysia dan piramid makanan Malaysia selepas mengambil kira perubahan status dan corak pemakanan penduduk di negara ini. Semakan semula ini turut mengambil kira peningkatan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan seperti obesiti, diabetes dan hipertensi, serta saranan pengambilan nutrien terkini untuk rakyat Malaysia. Panduan Diet Malaysia 2020 ini disasarkan kepada golongan dewasa berumur 18 hingga 59 tahun. Saranan pemakanan sehat dalam Panduan Diet Malaysia 2020 disampaikan melalui 14 mesej utama yang menyarankan populasi dan individu untuk mencapai keseimbangan tenaga dan berat badan unggul melalui pengambilan makanan dan sayur-sayuran dan buah-buahan yang dipertingkatkan, untuk mengambil lebih banyak karbohidrat berasaskan bijiran penuh, untuk mengambil kekacang, ikan, susu dan hasil tenusu setiap hari, serta menghadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan mengikut saranan piramid makanan 2020 penting untuk meningkatkan sistem imuniti badan, manakala pengambilan 6 hingga 8 gelas air kosong sehari memastikan kesihatan dan fungsi tubuh yang baik. Jadi kalau kita lihat panduan makanan ini, kalau kita seperti mana yang dinyatakan, disasarkan kepada golongan 18 hingga 59 tahun.
Tapi saya ingin mengajak, dan kita rasa kita tujukan kepada golongan dewasa supaya golongan dewasa ini diberi ilmu dan juga kelebihan pengetahuan supaya dia boleh mendorong generasi yang lebih muda. Tetapi kita juga untuk unit pemakanan ini harus melihat kepada pola pemakanan kanak-kanak dan juga remaja yang berumur 18 tahun ke bawah. Karena ibu bapak itu seringkali memberi makanan-makanan yang digemari oleh anak-anaknya supaya dia makan, tetapi tidak semestinya makanan itu sesuai untuk anak-anak tersebut. Jadi saya berpendapat bahwa kita harus juga memberi ilmu kepada golongan remaja dan anak-anak supaya apabila mereka membuat pilihan yang baik dari segi pemakanan. Saya teringat lagi sebelum kita melalui pandemik ini, kita ada proyek yang dipanggil cara hidup Anda terbaik atau sehat. Dan salah satu daripada sekolah SK Bawang Tamparuli itu telah menjalankan program menanam sayur kan untuk anak-anak, supaya anak-anak itu dia kenal dari mana sayur itu datang, bagaimana kita boleh menanam sayur itu, dan pada masa yang sama untuk membudayakan amalan pemakanan sayur dalam kalangan kanak-kanak. Sebab kalau kita tidak ajar kanak-kanak itu makan sayur waktu dia kecil-kecil, jangan harap untuk dia makan sayur waktu dia sudah besar. Macam manapun piramid makanan itu dibentuk dan bagaimanapun garis panduan itu dibentuk, kalau kita tidak melentur bulu daripada rebungnya atau mengajar anak-anak itu untuk makan sayur-sayuran semacam masa kecil, kita tidak dapat mengajarnya apabila dia sudah dewasa. Jadi saya berharap untuk unit pemakanan di negeri Sabah ini untuk semasa bulan pemakanan ini bukan saja melihat kepada message-message yang kita ingin sampaikan melalui saluran-saluran yang tertentu, tetapi juga untuk mempelajari sendiri pola pemakanan dan cara hidup dan tradisi kebudayaan satu-satu tempat itu supaya kita boleh menggunakannya untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang boleh diterima oleh masyarakat tersebut. Jadi contohnya unit pemakanan ini haruslah menggunakan platform maya ataupun media sosial kalau itulah keminatan generasi-generasi muda pada masa ini untuk membentuk ataupun mempengaruhi minda masyarakat ke arah pemakanan yang lebih baik. Untuk memberitahu kepada orang bahwa makanan yang sehat itu bukanlah susah untuk disediakan, senang disediakan kalau kita tahu bagaimana untuk memilih makanan-makanan yang sehat pada awalnya. Dan kita juga ingin mengajar kepada mereka tentang portion, tentang porsi makanan, supaya apabila kita order makanan itu, kita tahu dia punya portion. Kalau kita lihat kepada makanan-makanan, termasuklah makanan yang dibekalkan untuk tujuan mesyuarat dan sebagainya, tidak pernah sama. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Jadi kita pun macam bila banyak tuh makan banyak, bila sedikit itu cukuplah, dia bilang begitu kan, ataupun cari yang lain. So ajar tentang portion lah. Kalau portion itu sepatutnya begini, dia bilang begitu. Untuk pembekal itu dia bagi portion yang sedemikian dan dengan harga yang berpatutan lah. Saya rasa untuk pemakanan juga kalau kita boleh melihat ataupun kita boleh mengambil iktibar daripada generasi dulu ataupun kehidupan kita dulu untuk kita belajar tentang tiada pembaziran. Tiada pembaziran ini membantu kita untuk memilih makanan. Karena tiada pembaziran itu menyebabkan apabila kita order, kita tidak order lebih. Apabila kita beli sayur-sayuran, kita tidak beli lebih. Apabila kita pergi jamuan orang ataupun buffet, kita tidak kasih panuh piring kita itu dengan makanan-makanan yang tidak juga kita dapat kasih habis. Sebab kita tidak ada budaya untuk tidak membazir lah. Apabila kita tidak membazir, saya rasa kita akan memilih makanan yang sehat untuk dimakan. Kita tidak ambil lebih dan kita tidak menghabiskan ataupun kita tidak membazirkan tenaga yang dibuat untuk makanan tersebut. Jangan kita ingat untuk makanan yang kita beli itu tidak ada tenaga lain. Ada prosesnya, ada program menghantarnya dan sebagainya. Jadi kita mesti menghargai bahwa untuk setiap makanan yang kita bazirkan itu sebetulnya banyak tenaga manusia dan sumber-sumber lain yang kita bazirkan juga, bukan tenaga kita saja.
Kita juga harus melihat kepada bagaimana kita mengurus kalau kita banyak makanan, lebihan makanan. Sama ada karena kita membeli terlebih ataupun memanglah hasil buah-buahan di pokok itu begitu banyak. Bagaimana kita mengurus bila kita ada kelebihan makanan? Bagaimana kita boleh mengeringkannya ataupun membekukannya? Bagaimana kita boleh distribute, membagi-bagi yang lebih itu kepada orang yang lebih memerlukan? Ataupun bagaimana kita boleh menjadikan makanan itu tahan lama supaya dia boleh dimakan pada suatu ketika yang lain. Dan pada masa yang sama unit pemakanan juga harus mengajar tentang food label lah. Jadi hari itu saya ingat lagi di dalam mesyuarat pagi perhimpunan bulanan kita bahagian FSQ mengajar kita tentang membezakan best before and use by. Kita dan juga untuk melihat apakah kandungan di dalam makanan tersebut. Jadi pemakanan ini adalah satu benda yang menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, tetapi karena dia adalah sebahagian daripada kehidupan kita dan makan itu adalah otomatik. Tidak payah dicakap lapar makan. Ada makanan lapar, tercium bau makanan makan. Dia bilang begitu kan? Dia sebahagian daripada kehidupan kita, sebab itu kita harus mencari satu jalan bagaimana kita untuk berhenti sebentar dan kita merenung kembali apakah bentuk pemakanan yang sesuai untuk diri kita. Dan juga apabila kita ini menjadi pembekal ataupun penasihat kepada orang lain bagaimana kita mau menghasilkan makanan yang sehat, contohnya untuk keluarga kita ataupun untuk pelanggan-pelanggan kita. Jadi berbalik kepada tema sambutan bulan pemakanan pada tahun ini, yaitu pemakanan sehat kunci memerangi ancaman penyakit. Semua golongan masyarakat adalah disarankan untuk mengamalkan tabiat pemakanan sehat di samping kekal aktif untuk menjamin kesehatan yang optimum. Gunakanlah panduan diet Malaysia dan piramid makanan Malaysia 2020 sebagai rujukan pemakanan harian. Dan dalam era pandemik COVID-19 ini, amalkanlah pemakanan secara sehat dengan memakan makanan yang seimbang, secara sederhana, dengan penuh kepelbagaian sumber yang berkhasiat. Maka dengan kata-kata demikian, saya dengan penuh sukacitanya dengan ini merasmikan Majlis Sambutan Bulan Pemakanan Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2021 dengan tema Pemakanan Sehat, Kunci Memerangi Ancaman Penyakit. Sekian, terima kasih. Majlis dengan ini menjemput para tetamu kehormat untuk mengiringi yang berbahagia Datuk Pengarah untuk menyempurnakan gimik perasmian. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Pengarah untuk memotong ribbon banting yang mempamerkan piramid makanan Malaysia 2020 sebagai simbolik perasmian majlis pada hari ini. Ayo sama-sama kita saksikan sambil melaungkan dengan kiraan 1, 2, 3.